Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama, terima kasih pada pengurusi majlis dan pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam mengurus program majlis terbuka di Masjid Padang Katung. Pada malam ni insya-Allah kita akan ada satukan forum khas yang mana dihadiri oleh ahli panel yang masyhur di kalangan umat Islam. Yang pertama tidak lain tidak bukan ahli panel sebelah kanan saya, iaitu Al-Fadhil Ustaz Halim bin Hasan daripada Penang, masya-Allah. Dan sebelah kiri juga tak lupa untuk orang polis kita, ada juga satu tokoh iaitu Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan ataupun dikenali sebagai Ustaz Mat Melaya. Alhamdulillah, saya lah moderator yang paling muda dekat sini. Jadi kiri kanan saya ni tokoh-tokoh hebat. Jadi agak gemuruh juga, kan? Tetapi insya-Allah forum kita yang diberi tajuk yang agak mencabar, iaitu tajuk menanggapi cabaran fitnah. Dengan tajuk ni insya-Allah akan dikupaskan oleh ahli panel yang kita sebut sebagai yang hebat. Dan insya-Allah kupasan itu memberi faedah kepada umat Islam, sama ada yang hadir secara langsung ataupun yang menonton secara live. Jadi insya-Allah saya tak mau panjang, saya teruskan pada, sebelum saya berikan soalan, kita kena bagi tahu sikitlah peraturan forum. Yang pertama, kita ada dua pusingan. Pusingan pertama, insya-Allah ahli panel boleh memberikan penjelasan kupasan tidak melebihi 15 minit. Kemudian pusingan yang kedua, ahli panel diberikan masa sebanyak 10 minit. Dengan insya-Allah dengan masa yang diberikan, bolehlah ahli panel memberikan penjelasan yang baik. Masya-Allah. Jadi saya tak mau panjangkan perkara ni, saya teruskan pada soalan insya-Allah. Untuk Ustaz Halim, yang mana ahli panel pertama, soalan iaitu soalan yang mudah, pembukaan majlis, muqaddimah, iaitu apakah makna fitnah menurut Islam. Dengan itu boleh para penonton faham apa yang kita nak bincangkan pada malam ni. Maka saya serah kepada ahli panel pertama, silakan, tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, pengurusi kita Ustaz Lutfi, Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Azizan, pengurusi awal kita tadi, wakil CEO kita Ustaz Hafiz Osman, pengurusi masjid, muslimin dan muslimat, ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali ikhwan, terima kasih kepada pihak masjid yang bagi kepercayaan saya jadi panel. Susah ni orang nak percaya kita. Orang percaya jadi panel ni kira satu anugerah besar. Anugerah Allah Ta'ala pada kita ni, kepercayaan, penghormatan.
Alhamdulillah. Back to question. Maaf saya hujan-hujanan cik orang putih sikit lah. Saya kurang faham Melayu. Cik orang putih. Soalannya, apakah makna fitnah? Pertama, ikhwan, perkataan fitnah ini kita ambil dari segi perkataan ulama-ulama bahasa kita. Kalau kita terjemah al-fitnatu itu, kita kata dia adalah himpunan daripada perkataan Arab yang dipakai untuk makna ibtila, ikhtibar, imtihan, kita kata cobaan, ujian, ataupun suatu situasi yang susah, sengsara, derita. Maka kalimah itu diungkap al-fitnah dengan makna al-ibtila, ikhtibar, imtihan, menunjukkan keadaan yang susah, payah. Tu macam orang nak periksa, kata imtihan, kita nak exam, pening bala, mengapai, mengingat, nak jawab soalan. Kadang kita fikir soalan macam lain, dia keluar macam lain. Kadang soalan sama, tapi orang buat soalan itu dia adjust kot lain. Jadi kita jadi susah. Maka itu dikatakan satu imtihan, satu ujian. Kita jadi susah, kita jadi payah. Orang kata macam orang ambil emas, ambil perak, dia leburkan emas dan perak. Untuk apa? Untuk membezakan antara emas yang mana, antara perak yang mana. Proses peleburan itu dikatakan fitnah. Satu fitnah, satu ujian dibuat untuk mendapatkan hasil yang berbeza. Maka daripada situ, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat dia, yaumahum 'alan nari yuftanun. Allah kata pada hari mereka itu di atas neraka, mereka difitnah. Mereka dibakar dalam neraka, mereka diazab dalam neraka. Ai yuharriquna bin nar, mereka dibakar sungguh dalam neraka. Maka orang yang masuk dalam neraka itu dikatakan dia terfitnah, dia teruji dengan ujian yang sangat sengsara. Daripada situ, perkataan yang dipakai untuk fitnah itu, perkataan fa, ta dan nun. Fitan itu dia memang adalah perkataan asal dia. Aslus sahih yadullu 'ala al-ibtida wal ikhtibar. Dia nak tunjuk kepada makna ujian, dia nak tunjuk kepada makna kesusahan, kesengsaraan. Dan yang inilah dikatakan fahaza huwal aslu fil ma'na al-fitnah fil lughah. Inilah makna fitnah yang dipakai dalam bahasa. Satu ujian, satu kesusahan, tapi dia tidak mengarahkan kepada makna yang seronok. Dia mengarah kepada makna yang susah. Walaupun sifat ujian itu ada yang baik, ada yang buruk, tapi jarang orang kena uji dengan yang baik ini dia rasa fitnah, jarang. Kaya, sihat, aku diuji ni jarang. Kita dalam kesenangan, alhamdulillah. Kita alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Jarang kita kata saya diuji Allah dengan senang, saya diuji Allah dengan sihat, saya diuji Allah dengan pintar, saya diuji Allah dengan cantik. Jarang. Tapi bila sakit, Allah lagi uji saya ni. Dia nampak ujian Tuhan. Kerana itu kalimah-kalimah itu dia lebih merujuk kepada makna dalam kesusahan. Sebab kita nampak kesusahan itu. Ibnu Athir dia menyebut satu perkataan. Dia kata perkataan fitnah ini yang merujuk pada makna imtihan, makna ikhtibar ini telah dipakai banyak penggunaan dia. Untuk apa? Untuk menunjukkan suatu ujian yang manusia tak suka.
qad kathurat isti'maluha fima akhrajahu al-ikhtibar min al-makruhi. Benda yang kita tak suka, dia nak keluarkan. Biasanya kita tak suka. Kemudiannya dia kata, wa qad kathura isti'malu bi ma'na al-ithm wal kufr wal qital wal ihraq wal izalah was sarfu 'an syai'. Barulah kalimah itu dipakai untuk yang lain. Dipakai untuk fitnah juga, dipakai untuk makna ujian dosa. Fitnah juga dipakai untuk makna kufur. Dalam kekufuran diguna perkataan fitnah. Dalam qital, dalam peperangan, pertempuran, di dalam wasarfu 'an syai', bila dipalingkan daripada sesuatu. Ini juga perkara yang diulang sebut bukan saja oleh Ibnu Athir tapi oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Ala kulli halnya, kalau melihat kepada makna fitnah, dia juga digunakan bukan saja untuk dalam bentuk ujian, tapi fitnah juga digabung dengan perkataan harta. Bermakna harta itu boleh disebut sebagai satu fitnah, ujian harta. Fitnah juga digabungkan dengan kalimah aulad, anak pinak. Kalimah itu juga digabung dengan makna kufur. Kalimah fitnah juga digabungkan dengan makna ikhtilafun nas bi ara'i, bila berlaku pandangan manusia yang tidak sama. Fitnah juga digabungkan dengan perkataan ihraqu bin nar. Ini seperti disebut di dalam Lisanul Arab oleh Ibnu Manzur. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Al-Quran menggunakan perkataan fitnah kepada kita lebih dalam 11 sirah. Lebih daripada 11 sirah. Ustaz, masa habaq. Masa habis kena habaq. Sebab saya pegang mikrofon suka lupa diri. Saya pun cuak juga pasal saya bersama dengan Tuan Guru Ustaz Aziz. Ustaz Man. Baik. Saya ringkaskan. Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah menggunakan perkataan fitnah untuk membawa makna ibtila dan ikhtibar. Ujian keimanan. Dengan makna wahum la yubtaluna, dengan makna mereka belum diuji untuk mengesahkan iman. Merujuk kepada Al-Maidah daripada ayat yang ke-49, perkataan fitnah diguna untuk asaddu anis sabil warad, untuk penghalangan orang pada jalan Allah, tak membenarkan orang ikut jalan Allah. Bila orang ikut jalan Allah itu dibuat halangan, maka menghalang orang daripada jalan Allah Ta'ala itu, Al-Quran juga menyebut dengan perkataan fitnah. Pada surah An-Nahli ayat 110, kalimah azab, untuk menyebut azab Allah menggunakan perkataan fitnah. Pada suratul Baqarah ayat 193, kalimah fitnah digunakan untuk makna asyirku wal kufur, syirik dan kufur. Pada surah Hadid daripada ayat keempat, kalimah fitnah digunakan tapi untuk makna al-uqu' fil ma'asi wan nifaq, untuk menunjukkan terjebaknya seseorang itu dengan maksiat dan sifat nifaq. Pada surah Al-Anfal ayat 73, kalimah fitnah digunakan tapi untuk makna ishtibahul haq bil batil, tentang ada penyerupaan benda hak dengan benda batil. Itu satu keadaan fitnah. Pada surah Al-Maidah ayat 41, kalimah fitnah digunakan tapi untuk menunjukkan idlal, suatu kesesatan berlaku. Dalam suatu keadaan kesesatan bermaharajalela, diangkat perkataan fitnah. Bermakna fitnah itu juga suatu keadaan kesesatan.
pada surah An-Nisa ayat 101, kalimah fitnah digunakan untuk al-qital, peperangan. Pada Al-Ma'idah 44, kalimah fitnah digunakan untuk keadaan ikhtilafun nas wa adamu ijtima' qulubuhum, apabila manusia ni berada dalam keadaan berselisih pandangan, berkelahi, diangkat kalimah fitnah. Pada surah Qalam ayat ke-6, kalimah fitnah diangkat untuk tuduhan yang diberikan kepada Nabi gila, maka kalimah fitnah itu diangkat. Pada surah Buruj ayat 10, kalimah fitnah diangkat untuk menunjukkan al-ihraqu bin nar, ada yang dibakar dalam sebuah parit yang penuh dengan api. Ala kulli halnya, itulah perkataan fitnah merujuk pada satu suasana yang tidak bagus. Maka saya boleh katakan fitnah itu merujuk kepada kerosakan masa, yang masa itu menghimpunkan satu dua perkara yang disebutkan tadi. Kalau kita ada anak-anak yang menyumbang kerosakan, ada harta membawa kepada kerosakan, maka suasana masa yang rosak itulah dikatakan sebagai fitnah. Zaman fitnah ke, tempat fitnah ke, itu semua kita boleh anggap sebagai satu fitnah, satu ujian. Bila berlaku ujian, kesengsaraan akan timbul, kerosakan akan timbul, fasad akan timbul. Dia tak akan rosak, dia tak akan dalam keadaan elok, islah akan ditolak, fasad akan datang. Maka itulah suasana keadaan yang digambarkan sebagai suatu keadaan fitnah. Maka saya serah balik kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Halim Hassan atas pembukaan makna fitnah, yang mana fitnah yang difaham oleh masyarakat awam ni tak sama bila kita dengar kupasan. Sedangkan fitnah yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah ujian, musibah, bala, kerosakan, harta, benda, anak pinak dan sebagainya. Jadi disebabkan atas kupasan yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Halim bin Hassan tentang fitnah, maka kita teruskan pada soalan yang kedua mengenai fitnah juga. Yang mana bila Al-Fadhil Ustaz Halim sebut di antara fitnah iaitu isteri dan anak pinak. Jadi saya nak minta penjelasan dan kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Mat Melaya ataupun Ustaz Rizal tentang bagaimana menurut Ustaz tentang fitnah anak dan isteri. Mungkin di sini ramai yang dah berkahwin, dah beristeri-isteri dan beranak pinak. Boleh Ustaz jelaskan sikit fitnah anak-anak dan isteri-isteri? Fadhal mashkur, silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Lutfi, pengurusi forum pada malam ini, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Halim Hassan, rakan yang digandingkan untuk kita bincang tajuk pada malam ini. Tidak dilupakan Tuan Imam Ustaz Khidir, jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Ustaz Hafiz Abu Usman, timbalan pengarah Jaibs, yang merasmikan program kita pada malam ini. Sebelum kita menghuraikan jawapan daripada soalan yang dikemukakan, perkataan fitnah sangat popular di kalangan orang Melayu dan mungkin di kalangan manusia secara umumnya. Boleh dikatakan penggunaan perkataan fitnah yang telah disentuh dengan panjang lebar oleh Ustaz Halim tadi, dari sudut bahasa Arabnya, secara lughahnya, istilahnya, ia merujuk kepada suatu makna ujian yang mungkin
agak berbeza dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Melayu. Mungkin perbezaan konotasi ataupun penggunaan maksud perkataan itu di kalangan orang Melayu ni, dia faham fitnah ialah tuduh orang benda yang dia tak kata atau dia tak buat. Kita faham itulah. Dia telah fitnah saya, walaupun kita tak menyebut nama beliau. Tapi dia kata dia fitnah saya. Bila saya fitnah awak, awak kata tu, saya tak sebut nama awak. Tetapi saya rasa itulah saya. Oh, mana boleh macam tu Ustaz Alim? Kalau orang kata Ustaz Ayah Acang, saya tak sebut nama siapa. Ia boleh merujuk kepada Ustaz Lutfi, ia boleh merujuk kepada Ustaz Hafiz, siapa sahaja Ustaz. Possibility, probability, kebarangkalian itu ada. Arab kata darabani, dia yang kata aku. Daraba ni ya saya, buku dia buku aku kan. Darabani wa baka, dia buku aku, dia teriak kan. Wasyatamani, dia yang maki aku, tapi dia yang pergi report kan. Fitnah dalam bahasa Melayu, kalau kita rujuk kamus Dewan, dia memang memaksudkan tuduhan benda yang orang tak kata. Tak apalah, itu penggunaan bahasa Melayu. Tapi bila kita kaitkan fitnah di dalam agama, di antara kesalahan yang fatal, kesalahan yang sangat boleh dikatakan memalukan, kalau orang awam yang salah guna, tak apa. Kalau orang laki-laki, kita suruh dia pergi beli daun su, dia beli kobih, tak apa. Dia kata, abang, mana daun su? Tu, yang tu kobih abang. Dia taklah malu sangat, pasal dia laki-laki. Tapi kalau orang perempuan, kita suruh dia pergi beli daun su, dia pergi beli kobih, dia tahang ni teruk betul lah kan. Perempuan apa daun su dengan kobih pun tak boleh nak beza. Kalau orang awam salah guna ayat Al-Quran, itu taklah sangat memalukan. Tapi kalau orang yang mendakwa agamawan, ustaz, dia salah kod, bukan pada maksud yang Quran kata itu, satu yang memalukan. Quran tak pernah, Quran kata wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam sebahagian ayat, wal fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Tak ada dalam mana satu tafsir, dalam mana-mana tafsir di kalangan ulama-ulama muktabar, tuan boleh sebut At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir, di kalangan ahli tafsir ni, ataupun yang mutaakhir, As-Sabuni ke, Ibn Ashur dan sebagainya, tak ada yang pergi kata fitnah itu dengan maksud pergi tuduh orang benda yang tak betul. Tapi fitnah itu dengan maksud mensyirikkan Allah. Jadi bila kita nak guna tajuk ni, fitnah akhir zaman, kalau merujuk kepada syarahan hadis, syurrah di kalangan ulama-ulama hadis, mereka akan memahami fitnah akhir zaman dengan maksud ujian akhir zaman, dengan maksud ujian, dugaan. Sebab itu antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi, bahkan dalam riwayat Aisyah, Nabi tak pernah meninggalkan doa ini walaupun sekali, sebelum daripada memberi salam, selepas daripada membaca tahiyat. Apa yang Nabi minta? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr
wa min fitnatil mahya wa mamat. Di antara benda yang Nabi minta supaya Allah lindung kita daripada fitnah dunia dan akhirat. Jadi peringkat yang pertama, kita baca doa tu dulu, jangan tinggal. Kita jangan duk kalut nak bagi salam, kan? Habis pada tasyahud, 4 benda tu kita minta. Daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, ketika hidup dan mati, dan yang paling bahaya, fitnah Dajjal. Dan kita tengok hari ni ujian dunia, fitnah dunia. Di Penang, minta maaf lah tersebut. Kan, kena minta maaf dengan orang Penang. Kita tengok ujian dunia. Menggadai maruah, memalukan diri hanya untuk segelas minuman. Itu fitnah. Tewas. Maka sebab itu tuan-tuan, usaha yang dibuat oleh masjid-masjid di negeri Perlis, yang saya nampak sehari dua ini, yang membuat masjid terbuka. Banyak masjid yang terbuka ni. Dan masjid ni memang sentiasa terbuka. Masjid ni memang masjid terbuka lah, kan? Tak ada masjid yang tertutup. Cuma dulu bila tutup, itu pun fitnah. Dulu bila tutup, mereka macam nak mai hinggut pintu masjid. Pasal mereka tutup. Bila kita buka, mereka pula duk kalut suruh tutup. Ini fitnah. Baik. Saya nak sambung balik pada soalan tadi. Ringkas. Di dalam surah At-Taghabun, dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15. Kalau tuan-tuan tanya, kalau yang tuduh orang kata benda yang tak betul tu, Quran sebut apa? Tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Ahzab ayat yang ke-58. Kalau tak silap saya, Quran kata walladzina yu'dzuna minal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58, Quran menggunakan perkataan buhtan. Buhtan ialah fitnah yang dipahami oleh orang Melayu, menuduh satu perkara yang tak dilakukan oleh orang lain. Oleh kita lah kalau kita tak buat benda tu. Baik. Now kita balik kepada fitnah yang dipahami oleh Quran. Quran kata dalam surah At-Taghabun ayat 15 tadi, Allah Azza wa Jalla sebut apa? Allah kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Perkataan yang sangat jelas. Quran kata innama, sesungguhnya, amwalukum, harta benda kamu, wa auladukum, anak pinak kamu, anak beranak kamu, fitnah. Kalau kita faham lagu orang Melayu duk kata, harta dia tuduh dia. Kalau kita guna perkataan fitnah yang orang Melayu guna, harta dia tuduh dia, anak dia tuduh dia. Tak, Quran tak maksudkan itu. Bila Quran kata amwalukum, auladukum fitnah, artinya anak itu adalah ujian kepada dia. Oi tuan-tuan, dalam kehidupan manusia ni, Quran kata apa? Benda yang menjadi kebanggaan, tafakhurum bainakum. Dalam Quran sebut kan, benda yang manusia berbangga-bangga ni apa dia? Anak ah. Anak dia kata. Kan? Kita kalau jumpa di tempat kenduri, kita akan sembang apa? Anak kerja apa? Saya pergi beli satu. Umum lah, tak tuju mana-mana orang. Pergi beli satu nasi lemak. Duk tunggu je nasi lemak. Lepas tu orang yang jual nasi lemak tu, dia bagi tolong habaq masa, saya pun jenis lupa ingatan lah. Tang mana tadi, tang nasi lemak. Dia bagilah sedekah dekat kawan yang tunggu sebelah saya tu. Dia kata,
Bagi apa ni? Saya sedekah. Saya ni tak boleh ambil sedekah ni. Pasal dia cakap darah, jadi saya dengar lah. Saya pun duduk tunggu nasi lemak saya second customer. Tak apalah. Tak, saya saja nak bagi, memang saya duk bagi kat siapa-siapa main bagi, saya duk bagi semua. Saya tak boleh ambil sedekah ni. Anak saya tu seorang pakar, yang seorang tu engineer, yang itu dia. Kita pun macam nak tak kereta beli pasal kita engineer pun tak. Pakar pun tak. Dia nak habang anak dia besar-besar, duit banyak, hebat-hebat. Jadi dia tak boleh terima. Baguslah satu sudut. Tapi tuan-tuan, demikian orang. Saya pergi satu majlis raya. Darah dia cakap darah. Saya pun tak tahu pasal apa dia cakap darah. Kalau forum lain lah kan, pasal ramai orang nak dengar. Saya dah larang anak saya beli rumah. Nya beli juga bagi kat saya. Saya duk habaq dah. Yang hok nu beli pun tak ada duk lagi. Anak-anak ni duit banyak beli lagu tu kat mak ayah mereka. Yang nu tak tahulah. Tak tahu nak beli apa lagi. Dia duk cerita. Dia duk larang anak dia beli rumah kat dia. Pasal anak nu beli pun tak ada duk lagi. Hebatlah anak dia. Kita tuan-tuan tak ada nak mati hak tu kita duk bawa mulut pun. Anak kita kerja apa duk megah lagu tu. Quran sebut. Salah tak? Tak salah. Kita syukur. Syukur. Cuma jangan salah niat. Yang tu ya. Saya tak kata apa. Saya kata contoh saya dengar. Saya tuan-tuan marah pula. Baik. Kita sambung. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, satu hari Nabi akhadha Husainan faqabbalahu. Ni nak cerita bahaya anak. Nabi yang kata, bukan saya kata, Nabi kata. Satu hari sahabat kata dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadrak, Al-Iraqi kata hadis ni sahih. Satu hari akhadha Husainan faqabbalahu. Nabi ambil Husain, Al-Husain bin Ali, faqabbalahu. Nabi cium Husain. Nabi ni dia Tok Wan. Tok Wan ni habis meta lah dengan cucu. Tu yang kita tanya, mana haji tu? Cucu balik. Betul? Tak main mau jemaah. Nampak. Yang main ni selamat lah. Yang tak main kena. Cucu balik main tak main. Kan? Tok Wan duk pergi masjid. Nak pergi lah hari tu. Tok Wan pergi mana? Nak pergi masjid. Ada forum. Dia tahu siapa nak main daulat Tak apa. Tok Wan bayar rumah. Nampak? Ni Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi peluk, cium Husain. Nabi kata, tuan-tuan ingat. Nabi kata, Innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. 4 benda. Bila Nabi peluk, Nabi cium Husain, Nabi kata, Innal walad, sesungguhnya anak boleh menjadi punca kepada ibu dan ayah dia kepada 4 fitnah. Anak Yang pertama apa? Anak itu menjadi sebab untuk dia mabkhalatun. Dia jadi kedekut. Punca mak bapak kedekut nikah anak. Tuan-tuan boleh hurai sendiri kot. Di kalangan para ulama depa syarah macam mana anak boleh menyebabkan mak ayah jadi kedekut. Yang kedua apa dia? Yang kedua majbanatun juban. Mak ayah ni dia jadi pengecut, penakut ni ke anak. Dia takut nak pergi mengaji. Dia takut nak pergi buat nu, dia takut duk fikir anak.
Urusan hidup dia anak dia. Yang kedua, majhalatun, dia jadi jahil kerana anak dia. Nak pergi mengaji tak boleh, urusan anak. Anak ajak ni, anak ajak ni. Untuk bekalan dia sendiri tak boleh. Bukan kita kata tak boleh langsung, tapi majhalatun, Nabi kata jaga-jaga. Hampa boleh jahil disebabkan oleh menurut kemahuan anak. Yang keempat, mahzanatun. Ibu ayah ni dia berduka cita di atas apa? Untuk memenuhi tuntutan anak dia. Dan saya nak ambil sikit masa lah. Dalam kehidupan kita, tuan-tuan, bukan sahaja di kalangan orang-orang biasa yang Allah uji dengan anak. Barangkali tuan-tuan pernah dengar satu orang nama Ibnul Jauzi, Abul Farash. Ibnul Jauzi ni dia alim besar di dalam mazhab Hanbali. Dia ada tulis kitab Talbisu Iblis yang terkenal lah. Banyak lagi kitab dia tu. Tuan-tuan tahu cerita dia sangat menarik. Ni alim besar, ulama besar ni. Bukan ustaz kampung ke, bukan siapa-siapa. Alim besar. Allah uji dengan anak. Saya cerita sikit. Entah kita ada masa untuk azan, saya cerita sikit. Ibnul Jauzi, Abul Farash. Dia sebut dalam riwayat hidup dia, seperti yang disebut juga oleh Al-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Cerita ni riwayat hidup dia yang real. Dia kata, setelah aku membaca kelebihan mempunyai anak, aku telah khatam Al-Quran 30 juzuk. Kemudian aku doa Allah Ta'ala bagi aku anak. Ibnul Jauzi kata lepas dia baca hadis-hadis kelebihan berkahwin, kelebihan ada anak, keutamaan ada anak, dia khatam Quran 30 juzuk, dia doa, ya Allah bagi aku anak. Tuhan bagi 10 orang. 5 lelaki, 5 perempuan. Kebanyakan anak dia mati. Tinggal laki-laki seorang. Nama Badruddin Abul Qasim Ali. Anak siapa? Ibnul Jauzi. Alim besar. Tokoh hebat Ibnul Jauzi ni. Anak ulama ni. Yang nak kata anak ulama ni. Badruddin Abul Qasim. Anak dia. Tuan-tuan tahu anak dia jadi macam mana? Anak dia ni telah sesat. Telah jadi kaki maksiat. Telah jadi satu orang yang teruk. Kemuncak kepada keterukan dia tu apabila Ibnul Jauzi ditangkap dan dipenjarakan. Dia telah ambil kitab pak dia ni, pergi jual pasal nak pergi berfoya-foya. Bukan ambil pergi mengajar, ambil pergi jual, ambil pergi lelong. Pak dia masuk jail, dia ambil kitab-kitab pak dia, lelong duit, dia pergi berfoya-foya sampai ke mati. Ibnul Jauzi bila tengok anak dia jadi macam ni, anak dia jadi liang, jadi sesak, jadi tak ketahuan ni. Dia telah tulis satu risalah kepada anak dia, buah hati dia. Yang menariknya, saya nak quote apa yang dia kata dalam tulisan tu. Dia kata apa? Dia kata, aku menulis risalah ini untuk aku menegur dan memperbetulkan kesilapan yang kau lakukan. Dalam aku sedar bahawa hidayah di tangan Tuhan. Dia nak habaq apa? Aku tulis, kalau hang baca, Allah nak bagi hang hidayah, hang sedar. Tapi Ibnul Jauzi kata, kalau Tuhan sesatkan, tak ada siapa boleh bagi hidayah. Tuan-tuan tahu anak dia bila baca, dia tulis watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ni aku nak pesan dekat hang ni. Anak dia jadi kuesakan. Bukan berubah, kuesakan sampai ke mati. Tapi Allah ganti dengan anak baru, Muhyiddin Abu Yusuf yang saleh. Saya nak habaq apa? Demikian ujian anak. Dan berapa ramai di kalangan kita yang tersungkur dengan harta dan anak. Itu saya nak sebut fitnah. Pasal itu bila masjid buat macam ni tuan-tuan, kita boleh bawa mai keluarga kita ke masjid, kita sedang bertarung dengan fitnah anak.
dan harta. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, kita beri ruang azan dan kita teruskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Selesai pusingan pertama. Saya minta maaf sebab saya tak boleh nak celah. Ustaz Mat duduk tengah cengeng. Jadi sampai tepuk kursi ni, kira kita nak suruh berhenti 15 minit pun tak boleh. Jadi kita bagi penonton pun tengok mata beliak mata. Alhamdulillah celak lah. Jadi insya-Allah bila Ustaz Mat dia sebut tentang hadis 4 benda tu kan, memiskin, membakhilkan ayah dia, hartanya, kemudian jadi penakut, jadi jahil. Kadang kita tengok kisah yang jadi zaman sekarang pun macam tu lah. Ibu bapa menega sampai semayang pun tak mampu semayang sebab nak kumpul harta. Bila ayah mak mati, anak ambil jual tanah, jual mak, pergi jalan-jalan. Yang pak dia pergi Mekah pun tak. Harta ada simpan bagi ke anak. Jahil sungguh lah. Kan? Jadi menjadikan seorang ibu takut dengan hartanya, bakhil dengan duitnya dan seumpamanya. Jadi apa yang Ustaz Mat kupas tadi sangat memberi manfaat kepada kita. Kita terus pada pusingan yang kedua, iaitu setiap ahli panel diberikan masa 10 minit. Tapi untuk Ustaz Halim saya bagi special sikit malam ni. Sebab main jauh. Tadi masa pun sikit sangat. Ustaz Mat potong tang kono. Jadi saya minta Ustaz Halim bagi lebih sikit, tak apa. Boleh tuan-tuan? Boleh lah. Jemaah pun okey. Tak apa. Habis pukul 12 pun tak apa. Piala dunia dia petangguh. Kan? Jadi insya-Allah untuk soalan yang kedua untuk Ustaz Halim. Soalan yang ketiga, apakah pandangan Ustaz? Setengah umat Islam dia pandang remeh isu fitnah ni. Dia rasa macam nothing, tak ada apa-apa. Biasa saja. Kadang-kadang belajar tengah dengar forum ni celak mata, balik-balik lena nyenyok, tak fikir apa dah pasal fitnah. Jadi apa nasihat dan pandangan Ustaz bagi umat Islam yang memandang remeh dalam isu fitnah, terutamanya fitnah di akhir zaman? Fatafaddal mashkur, silakan. Makasih pada Tuan Pengerusi. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Setelah kita dengar apa makna fitnah dan contoh-contoh yang diberikan oleh Ustaz Azizan tadi berkenaan dengan fitnah,
kita tahu fitnah ini bukan satu benda yang seperti kata Ustaz Lutfi tadi, benda yang patut kita pandang remeh. Tetapi ikhwan, kerana fitnah ini dia masuk kepada kita, cara fitnah masuk ni Nabi sebut kaqita'il laili muzlim. Dia bukan masuk macam mana katalah kipas angin daripada atas jatuh ke bawah, boom, semua orang terkejut. Tapi dia masuk itu qita'il lail muslim. Dia masuk seperti mana malam masuk, beransur-ansur. Dia bukan masuk one shot dengan izin. Dia masuk tu sikit. Sehingga kan bila Quran sebut kepada kita tentang perselisihan antara malam dan siang, wa ikhtilaf fil laili wan nahar, ada perselisihan. Bila malam masuk, malam datang, siang akan pergi. Tetapi ketika siang pergi, alam ni tak terganggu langsung. Tak ada lah jadi macam gegaran tanah runtuh macam digenting baru ni. Kenapa ni runtuh tanah? Pasal malam nak masuk, siang nak pergi. Dia masuk begitu halus, seni. Kerana dia masuk tu seperti potongan malam, pukul 7 macam mana, 7 suku, 7:30, sekarang dah gelap. Dan gelap ni pula akan berubah. Saat lagi pukul 12 gelap dia macam lain. Saat lagi sampai tengah malam, gelap dia macam lain. Bila di ujung malam nak bertemu dengan fajar, gelap dia macam lain. Tapi siapa pun tak rasa. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, dia tak rasa. Sebab tindak tanduk dia, perbuatan dia, dia akan kata benda tu betul. Walaupun Nabi kata dia menjual agama dia, dia tak akan rasa dia jual. Kerana cara fitnah masuk tu halus. Imam Ghazali qaddasallahu ruhahu, dia menulis kitab Bidayatul Hidayah. Kecil, kitab ni kitab kecil, kitab ibtidaiyah, permulaan. Masa Al-Imam Ghazali bercakap tentang khabaisul qalb, tentang kekotoran hati ini, kejelekan hati, keburukan hati, Al-Imam Al-Ghazali bagi satu contoh yang sangat menarik. Dia kata apa? Ini daripada khabaisul qalbi ini, dia sebut dengan al-hasadu war-riya'u wal-ujbu. 3 ini dia kata, ini dikatakan sebagai ibu bagi segala penyakit hati. Dia kata inilah yang telah menyerang para fuqaha pada zaman ini. Subhanallah. Bukan penyakit ni Imam Ghazali buat contoh kena orang pergi kelab malam ke. Tu kalau kena orang pergi kelab malam pun orang tak ada kisah apalah, memanglah orang kata lagu tu. Tapi dia kata penyakit ini telah terkena para fuqaha pada masa ini. Kedengkian mereka. Antum boleh bayang seorang faqih macam Ustaz Azizan sebut tadi, orang ahli agama menggunakan perkataan yang salah. Kalau orang meniaga ubat, memang ubat salah selalu pun. Tak ada nampak salah sangat, tak teruk. Tapi orang agama, mungkinkah orang agama yang mengajar soal hati, dia tak sedang dia berpenyakit hati? Mungkinkah seorang alim dikatakan dia alim besar, nak dipanggil dia fuqaha pada zaman dia, takkanlah sekadar dia memiliki 4 senawi. Bila ada 4 senawi ataupun 6 senawi, kita dipanggil faqih. Tidak juga demikian. Ini zaman dulu, bukan zaman lah. Zaman dulu para ulama, ada ulama. Ulama membaca kitab ulama. Dia tak macam zaman kita. Ulama membaca kitab ulama. Nawawi membaca kitab Ghazali, komen Ghazali. Ulama membaca kitab ulama.
Kitab Ibn Taymiyah dibaca oleh ulama. Kitab Ghazali dibaca oleh ulama. Kitab Imam Syafi'i dibaca oleh ulama. Ulama membaca kitab ulama. Tetapi Al-Imam Al-Ghazali mengguna perkataan penyakit ini telah melanda fuqaha pada zaman ini. Mungkinkah mereka tak tahu mereka terkena penyakit itu? Macam mana mereka terkena? Ini benarnya Rasulullah, sadaqa Rasulullah. Kaqita'il laili muslim. Sehingga kan orang yang duduk dalam era fitnah, iklim fitnah, alam fitnah, dia tak sedar dia kena fitnah. Apakah fitnah paling besar? Fitnah paling besar, fitnah apa ya ikhwan? Yang ulama kita sebut. Fitnah paling besar adalah fitnah akhlak. Kerosakan akhlak. Bukan kerosakan akhlak orang, kerosakan akhlak kita. Subhanallah. Nabi menyebut kepada kita ikhwan tentang ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluq. Nabi kata tentang benda yang memberatkan al-mizan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Subhanallah. Ditanya kepada Nabi tentang apakah yang memasukkan manusia, banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Apakah yang menerjunkan manusia ke dalam neraka paling banyak? Nabi jawab, al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Akhlak. Semayang, puasa, zakat kita, ibadat kita akan ditimbang di al-mizan. Ma min syai'in athqalu fil mizanil mu'min. Mizanil mu'min. Bukan sebarang mizan. Mizan kafir lain, mizan mu'min lain. Fil mizanil mu'min. Husnul khuluq. Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak ni apa ikhwan? Halun li nafsi. Keadaan diri manusia, respon kita. Kita tengok satu benda, kita fikir satu benda, datang satu suasana, cara kita respon kesemuanya ke arah kebaikan berdasarkan petunjuk Nabawi, akhlak. Ya, akhlak ni besar ikhwan. Sehingga kan kalau mengikut Imam Ghazali cerita tadi, seorang alim di zaman dia tak tersedar dia terkena fitnah. Fitnah akhlak. Dahsyat. Subhanallah ikhwan. Karena itu kalau kita nak kena jaga di akhir zaman ini, inilah benda. Akhlak. Yang macam Ustaz Azizan sebut tadi kan, tentang orang Penang yang menari di pesta tu. Tuk dah. Walaupun saya tak pergi pesta, saya tahu. Tuk dah. Pasal ayak percuma, ayak peri, ayak apalah tak tahu, nampak macam berkala-kala lah ayak tu. Cucu dia saya pun tak tahu umur berapa. Kecil lah sangat. Cucu pakai tudung, tuk pun pakai tudung. Dia berjoget macam kapal terbang nak start terbang. Joget sampai macam nak terlentang kot belakang. Orang pakai ambil gambar, dia seronok. Cucu tarik dia. Cucu tu malu lah kot tarik tuk. Tuk tu buat tak tahu, tempih cucu dia. Menari sampai habis. Hamba Allah tu bagilah kat dia sebotol ayak. Itu bukan masalah orang Pulau Pinang, itu masalah akhlak. Dia bukan masalah orang Pulau Pinang. Sebab ramai orang Pulau Pinang berbaik-baik di belakang. Itu juga kesalahan yang tak boleh dibuat oleh orang alim. Iaitu menghukum Penang di atas kesalahan satu individu. Kalau orang lain buat silap, saya boleh terima. Ustaz Mak Melaya buat, saya tak boleh terima. Saya betulkan. Sebab tak kemungkinan orang Perlis membuat lagu tu. Maka saya tak boleh kata orang boleh buat lagu tu. Pasal itu tadi, isu fitnah, isu apa? Isu ialah situasi. Antum pergi di Mekah, ada kejadian lagu tu. Orang Pakistan yang berdagang depan Kaabah, dalam kawasan Biladul Haram, tapi akhlaknya tak ada. Dia boleh tipu menipu. Maka kita tak hukumlah Mekah tu. Maka kita kata individu. Abu Jahal buruk akhlak dia dengan Nabi. Kita taklah kata
Tengok. Dah. Kita kata dia. Yang buat tu makcik tu. Saya tak buat. Saya beranak uri Penang betul. Saya tak buat. Yalah. Kata Pak Malau, bukan kata Pak Malau. Siapa yang pantun? Dagang Pak Malau, dagang berlipat. Dagang hamba musafir lalu. Kan? Saya ni orang berdagang kan. Saya kena jaga akhlak saya. Di mana-mana ikhwan, fasad ni ada di mana? Ada di mana-mana. Tapi akhlak inilah yang akan ditimbang di hadapan Rabbul Alamin. Berkali-kali saya ingat kita datang kuliah ni, kita akan dengar satu kisah. Dan saya fikir, saya pun tak pernah jemu untuk berulang-ulang menyampaikan kisah ini. Abu Bakar As-Siddiq. Huwa Siddiqul Akbar. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar seorang pemimpin ba'da Rasulullah. Dia itu al-khalifatul awal ba'da Rasulullah. Yang kebanyakan kita duk berteriak dalam sembahyang tarawih tu. Al-khalifatul awal ba'da Rasulullah. Kalau habaq tu tak ada lah, Wahabi pula. Marah. Khalifatul awal ini ketika dia memegang tampuk pemerintahan. Dan kita pun tahu Abu Bakar menjadi khalifah tak lama ikhwan, berbanding Al-Khalifatul Tsani Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu peristiwa yang direkod dalam Bidayah wan Nihayah oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir tentang seorang yang datang berjumpa dengan khalifah ini. Khalifah ini, rakyat biasa ingin berjumpa dengan khalifah. Di atas satu kesalahan takzir yang dia lakukan, tak dinyatakan kesalahan apa. Dia berjumpa dengan khalifah, meminta kepada khalifah agar dia dilepaskan daripada hukuman. Abu Bakar kata kepada dia, kau salah, kau patut dihukum. Bila khalifah kata macam tu, dia jadi takut, air mata dia turun. Maka dia pun berpusing daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia pusing, Abu Bakar nampak air mata rakyat dia jatuh. Abu Bakar panggil dia, ta'al ya fata, kesini kamu. Abu Bakar kata, aku tolong kamu. Dia kata, wahai khalifah, wahai Abu Bakar, tadi hang suruh aku balik. Hang kata hang tak mau tolong. Pasal apa hang tolong aku balik? Tengok ikhwan, manusia yang menjaga al-mizan di hari kiamat. Kata Abu Bakar, wahai budak muda, apakah nasib aku di hadapan Tuhan? Ketika aku memohon keampunan pada Tuhan dan Tuhan berpaling daripada aku seperti mana aku berpaling kepada kamu. Aku tolong kamu wahai anak muda. Semoga Allah tolong aku di akhirat nanti. Ikhwan, akhlak seorang pemimpin. Akhlak. Seorang bawah boleh jumpa orang atas yang penuh dengan kebesaran, singgasana, kayangan. Dan dia tak merasakan menolong orang itu sebagai satu menjatuhkan harakat kehidupan dia. Akhlak. Dalam riwayat, Abdullah bin Amru bin Al-As cerita. Kata Abdullah bin Amru bin Al-As, dia kata, bainama nahnu hawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk dengan Nabi. Masa kami duduk dengan Nabi itu, tiba-tiba Nabi menyebut tentang hal fitnah. Fitnahnya akan berlaku di akhir zaman. Maka Nabi menyebut tentang hal fitnah ni. Nabi kita di antara zaman-zaman fitnah ni, Nabi kata, bila kamu melihat, iza ra'aitumun nas, bila kamu dapat melihat kebanyakan cara hidup manusia ni, Nabi kata, qad marajat uhudihim, perjanjian mula diremehkan, dianggap tidak penting. Janji di mana-mana dah tak boleh pegang. Masyarakat yang hidup tu, suasana itu adalah suasana yang tak berpegang pada janji. Nabi kata, wa khaffat amanatuhum, bila kamu tengok sikitnya amanah itu dilaksanakan. Orang tak anggap amanah itu benda yang mesti dibuat. Sikitnya mereka berpegang dengan amanah.
Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi SAW, kemudian dia kata, faqumtu ilaihi faqultu kaifa af'alu ghairu zalik. Dia kata, kalau dah jadi keadaan macam ni ya Rasulullah, macam mana kami nak hidup? Nabi tak sebut banyak benda ikhwan. Nabi sebut ada satu keadaan akan buat kita hidup tak selesa, tak aman. Pertama apa dia? Pertama Nabi sebut janji. Kedua Nabi sebut tanggungjawab, amanah. Bila dua benda ni orang pandang remeh, orang boleh buat manifesto yang besar, tapi nak jadi tak jadi nombor 100. Tapi manifesto tu gedebang, akhirnya orang kata bukan kitab suci yang perlu diikuti. Tapi janji diremehkan. Amanah khafat. Amanah itu jadi benda yang ringan, benda yang sikit sangat. Yalah, kalau ada belen-belen daripada jawatan tu pun aku tak ada pencen, aku buatlah. Kalau begitu hidup sebuah masyarakat, bermakna zaman itu zaman fitnah. Belum yang lain-lain yang mengikut bahasa tadi Al-Quran menyebut lebih daripada 11 keadaan yang dikaitkan dengan fitnah. Sahabat kata, macam mana nak hidup masa tu ya Rasulullah? Macam mana nak hidup masa tu ya Rasulullah? Tengok Nabi kata apa ikhwan? Kalaulah keadaan ni berlaku dan terus menerus berlaku, Nabi kata pada sahabat, Nabi kata ilzim baitak. Nabi kata duduklah di rumah, terus campurlah dengan orang. Nabi kata wa amlik alaika lisanak. Jagalah lidah. Jagalah lidah. Terus cakaplah banyak benda yang orang duk bercakap. Nabi kata wa khudh bima tu'raf wada' ma tunkir. Nabi kata ambillah benda yang pasti benda tu baik dan tinggallah benda yang hang rasa benda tu tak baik, tinggal. Wa alaika bi amri khassah nafsik. Hang jaga diri hang, urusan hang. Wada'anka amril 'ammah. Tinggalkanlah urusan di luar sana. Jaga diri hang elok. Kalau fitnah jadi sampai macam tu, dan kita ni ikhwan tak ada lah kita ni fitnah sampai tahap tu lagi, tetapi petunjuk Nabawi telah mengisyaratkan ke situ. Fitnah kaqita'il laili muslim, dia masuk sikit. Ustaz kena fitnah tak sedar. Kadang-kadang dia mengajar tasawuf, tapi dia terlupa dia kempen benci ke orang. Dia mengajar ilmu akhlak, dia kempen supaya orang lain benci orang lain. Dia mengajar ilmu hebat-hebat, tapi dalam dia melaksanakan tugas dia harian, dia lupa kasih sayang sesama kaum muslimin. Dia lupa, Nabi pernah menyebut dalam riwayat Tirmizi tentang satu orang yang hebat. Hebat orang ni. Sahabat kata hebat dia cara mana? Nabi kata hebat dia cara mana? Hebat dia sampai keadaan Nabi kata dia diharamkan ke atasnya neraka dan neraka diharam sentuh dia. Dahsyat orang ni. Dia haram masuk neraka dan neraka haram sentuh dia. Kita kalau dengar lagu tu, ya subhanallah, dahsyat orang ni. Tahajud dia macam mana, Quran dia macam mana, zikir dia macam mana, tarekat apa pula dia masuk. Dia berzikir sampai terbang bumbung-bumbung. Nak sampai level tu, Nabi sebut dengan mudah. Nabi kita diharamkan neraka. Untuk siapa? Untuk semua orang, Nabi kata, yang memudahkan urusan orang lain. Yang bagi mudah urusan orang. Yang dengan dia ni orang berurusan jadi senang. Dia tak ambil berat sangat. Macam Abu Bakar tadi. Kalau based on Abu Bakar tu sebagai Prime Minister, dia nak bertegas, kalau aku tolong hang, apa orang lain kata agak aku? Kalau aku tolong hang seorang, nanti 10 orang, 20 orang lagi aku nak kena tolong juga lagu tu. Kalau aku tolong hang seorang, aku dapat apa? Kalau itu Abu Bakar ambil tindakan, dia tak rugi apa-apa. Dan memanglah yang sepatutnya, sebab dia khalifah. Khalifah bagi kerajaan Islam. Khalifah bagi kerajaan Islam, kerajaan yang berdaulat, besar.
tetapi dia memikirkan tentang keadaan dia di hari akhirat. Aku tolong kamu, semoga Allah tolong aku. Benefit itu kembali pada diri dia. Oh ikhwan, ini adalah ujian paling besar dalam hidup kita. Kita akan terlupa Ustaz. Dan ujian akhlak ni berlaku. Kalau ujian kemarau, ujian peperangan, itu semua kita nampak. Dan sekarang ni pun orang dah tahu dah ujian besar di akhir zaman, Dajjal nak mai. Pun orang dah tahu dah Dajjal lahir tak lahir. Rumah dia tak mana, berapa alamat dia. Nombor IC dia pun tahu dah. Orang dah jumpa dah pulau Dajjal. Maknanya dia jumpa tu Dajjal lah tu. Orang dah get ready dah dengan Dajjal ni sampai macam tu. Tapi terlupa akhlak kita lagu mana. Allah memuji Muhammad di mana? Wa innaka la'ala khuluqil azim. Bacaan dia khuluq. Kha baris depan. Khuluqil azim. Allahu akbar. Bukan khalqil azim, bukan pada kejadian, pada khuluq, akhlak dia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, sempurna. Kamu ada akhlak tapi tak sempurna. Kebanyakan pembawaan akhlak kita tak menjurus kepada mardatillah. Maka aku datang liutammima makarimal akhlaq. Oh subhanallah. Subhanallah. Besar ikhwan, besar. Karena itu ikhwan, ujian besar ini perlu kita perhati. Kita akan risau. Macam contoh Ustaz Mak buat tadi. Kita akan risau kalau dapat anak-anak tak semayang. Begitu, begini. Ramai juga orang dapat anak-anak yang cemerlang. SPM dia skor, itu dia skor. Tapi anak dia semayang kah? Dia tak risau. Pakaian anak dia macam mana? Tak risau. Ini adalah ujian apa? Akhlak. Ujian akhlak. Maka ujian akhlak ni sangat besar ikhwan. Kerana dia kena pada kita, kita tak sedar. Ulama kena, contoh Ghazali Habar tadi. Pemimpin kena, orang bawah kena, orang biasa kena. Termasuklah Tok yang Ustaz Mak cerita tadi pun kena. Dia berjoget ni saya pun tak tahu nak abang. Dia perempuan, dia boleh berjoget macam nak terbang ke belakang. Subhanallah, maknanya dia begitu khusyuk. Kemungkinan itu bukan joget, itu zikir, siapa tahu. Ustaz Mak pun kena siasat lah. Mungkin itu zikir. Zaman hari ni zikir macam-macam. Zikir menari ada, zikir itu ada, dan makam zikir itu tak sama. Dia mungkin bukan label orang awam. Rabi'ah Al-Adawiyah, akhir zaman mungkin. Jadi, akhir zaman, dunia macam tu ya kawan. Akhir zaman ni Quran Nabi Muhammad tu tak jadi rujukan sangat. Tapi kita ikhwan, saya kembali pada tajuk ni, kita mesti pastikan kiblat kita betul, hadaf kita betul, pegangan kita betul, panduan kita betul. Iaitu apa dia? Pegangan kita Muslim di akhir zaman, Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Kita pegang sunnah dia, kita gigit dengan gigi gerham kita, Allah pelihara kita dunia sampai akhirat. Saya serah kepada Ustaz Lutfi balik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Halim. Saya tak mahu panjang-panjang, tapi apa yang Ustaz Halim nasihat, yang poin paling besar iaitu tentang akhlak, tentang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini sikap seorang umat Islam dalam menghadapi zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Dan saya terus pada yang ahli panel kita yang kedua, pusingan yang terakhir, dan dimasukkan sekali dengan kesimpulan. Ada yang lupa nak cakap tadi, cakap terus bagi orang penjelasan yang jelas. Jadi saya teruskan bagi Ustaz Ahmad untuk buat kesimpulan apa yang dapat boleh jemaah-jemaah ni buat balik bekal nak sembang dengan orang kampung pula. Sekian, saya silakan. Tafadhal. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi sebelum saya nak jawab soalan ni, oleh kerana Ustaz Halim telah banyak panjang lebar menyentuh berkaitan dengan akhlak, jadi saya nak kena jawab elok-elok lah, kan? Okay. Baik, kesimpulannya tuan-tuan, selagi mana hayat dikandung badan, kita tidak akan sunyi dan sepi
daripada kita berhadapan dan bertembung dengan fitnah, ujian. Quran juga menyebut hal ini, dalam hadis juga menyebut tentang kehidupan ini ialah fitnah, ujian. Ahasiban nasi an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Perkataan fitnah. Quran kata ahasiban nas. Adakah manusia menyangka bahawa cukup hanya dengan sekadar ayyaqulu amanna, mereka berkata kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Jadi dunia ini, pasal itu para ulama kata darul ibtila. Cuma saya nak tutup dengan 2 poin. Poin yang pertama, peristiwa fitnah yang paling besar dalam sejarah umat Islam ialah pertelingkahan, perselisihan politik di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini tak boleh ditutup kerana tercatat dalam sejarah. Yang paling besar cerita ni lah, politik. Sebab itu kalau kita tengok sampai hari ini, pertikaian politik ni memang akan wujud. Ketika mana Sayyidina Ali, seperti yang disebut di dalam sejarah, mempersiapkan tenteranya, ketika itu dia adalah khalifah. Dia adalah khalifah. Setelah Uthman terbunuh, naik Sayyidina Ali menjadi khalifah. Ketika itu dialah pemerintah yang sah. Ketika Sayyidina Uthman mempersiapkan tenteranya untuk dihantar ke Syam, kerana orang-orang Syam di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur di Syam ketika itu, bangkit menuntut darah Uthman supaya ditangkap siapa yang bunuh. Siapa yang masuk petak katuk Uthman itu mesti ditangkap. Ali bukan tak mau tangkap, cuma Ali tak boleh bertindak pada peringkat awal. Muawiyah kempen dia tangkap pembunuh Uthman. Jadi ketika mana Ali dengar orang-orang Syam, kita kena tahu Muawiyah dia adik-beradik dengan Uthman. So dia ada sentimen sikit lah, kan? Dia angkat berontak, dia nak cari pembunuh Uthman. Ali kata dia akan tangkap, tapi bukan sekarang, pasal kerajaan belum stabil ketika itu. Tak apa. Dalam masa yang sama, kita tak boleh lupa satu lagi pihak yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah dan Zubair. Ini tim yang ketiga, kalau kita boleh isyaratkan ketiga. Aisyah radhiyallahu anha, Talhah bin Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam, ini semua ahli syurga, tetapi mereka juga berselisih pendapat, bertelingkah. Sehingga di kalangan ulama, mereka kata Aisyah salah di dalam bab ini. Yang benar adalah Ali, kerana Ali adalah khalifah yang sah dilantik. Dalam satu peristiwa, apabila Aisyah nak mari ke Basrah, dia disalak oleh anjing. Ada peristiwa itu, yang mana itu adalah tanda kata dia di pihak yang salah dalam hadis. Tapi tak apa, ijtihad. Ali bila dengar Aisyah pimpin tentera, Ummul Mukminin ni, ibu orang-orang beriman, isteri Nabi, yang Nabi meninggal di atas dada dia, orang yang terakhir bersama dengan Nabi hingga ke akhir hayat dia, Aisyah. Orang tak petikai kedudukan Aisyah. Dia bawa pasukan
bersama dengan Talhah dan Zubair. Talhah ahli syurga, Zubair ahli syurga. Kalau mereka nak kata apa-apa tuan-tuan, kita nak petikai ahli syurga. Talhah fil jannah, Zubair fil jannah. Nabi sebut. Aisyah lagilah. Ali telah arahkan tentera dia untuk pergi bertembung dengan Aisyah. Pergi untuk, bukan bertembung, pergi untuk tengok apa yang nak, apa jadi. Kalau mereka serang, ambil tindakan. Ini fitnah besar Menantu Nabi, sepupu Nabi, nak bertembung dengan isteri Nabi. Ketika Ali suruh tentera dia pergi daripada nak pergi Syam, patah pergi ke Basrah, bertemu dengan pasukan Aisyah, di kalangan sahabat bantah, tegur Ali, tak setuju. Antara yang tak setuju, Ali hantar tentera pergi nak bertembung dengan Aisyah, adalah anak dia sendiri, Al-Hasan bin Ali. Dia kata jangan, nanti akan berlaku pertempuran di antara orang Islam. Tapi khalifah tuan-tuan, Ali, dia dengar satu orang bawa pasukan tentera, dia mesti ambil tindakan kerana dia khalifah. Takkan dia duduk sengak, tak apalah, kita lagu mana pun, zikir. Politik ialah soal ijtihad. Kalau tuan-tuan hidup di zaman tu, tuan-tuan ada 3 pihak. Sama ada tuan-tuan nak bersama dengan Muawiyah, atau tuan-tuan nak masuk tim Aisyah, atau tuan-tuan nak masuk tim Ali. Agak-agak tuan-tuan nak masuk tim mana? Yang duk ada 5-6 parti ni pun kalut tak tahu nak sokong siapa. Ini manusia biasa ya. Kan? Hari tu. Depa tanya saya, ini semua calon kita ni semua Melayu. Kalau Penang senang, calon bukan Melayu. Kita ni hak paling hak semua Melayu ni. Dia kata yang ni pun Islam, yang nu pun Islam. Mamak pun tak ada, semua Melayu. Pure. Kan? Depa kata nak bangkah siapa? Yang ni pun doktor, yang ni PhD. Oi, calon paling itu sakan-sakan. Yang ni ulama, yang ni deni, yang ni. Ustaz saja hak paling berapa ramai yang bertanding. Dia kata yang ni ustaz, yang lawan dia pun ustaz. Kalut. Macam mana? So tuan-tuan, itu baru peringkat kita pun tak ketahuan nak pilih siapa dah itu. Pening. Depa pun kata, ni parti mana Peru ni pula? Peru tak Peru? Parti mana Peru? Bukan Perikatan. Bukan Tunku Rahmat Warizah ni hak Peru. Tak tahu. Masa tu kalau masuk, dia kata aku pilih Ali ya. Nu Aisyah, isteri Nabi. Macam mana? Maka tuan-tuan, Abu Musa Al-Ash'ari. Saya bukan nak cerita peristiwa tu. Saya nak cerita Abu Musa. Abu Musa Al-Ash'ari, dia adalah gubernur Ali di Kufah. Abu Musa, sahabat Nabi daripada Yaman. Abu Musa Al-Ash'ari daripada Asy'ariyin. Dia kata, Ali, jangan hantar tentera. Jangan buat tindakan ni. Dia bantah. Dia kata, aku dengar Nabi kata. Yang ni yang kita nak kena pegang. Hak Abu Musa dengar hak Nabi kata ni. Sebab tu saya nak nasihat tuan-tuan. Dalam urusan-urusan yang kita tak jelas, dalam urusan-urusan yang kita tak tahu hujung pangkal, maka kita ambillah apa yang Nabi kata, yang Abu Musa dengar. Apa yang Abu Musa dengar, yang Nabi kata? Nabi kata, satakunu fitnatan. Akan muncul fitnah. Perkataan yang Nabi guna fitnah. Dan Nabi sebut, al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih selamat dan lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha
khairun minal sa'i. Dan orang yang berjalan lebih selamat dan lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maksud dia? Orang yang paling kurang terlibat, yang paling kurang masuk campur, orang yang paling kurang mengulas ataupun terjun ke dalam fitnah itu, dialah yang lebih selamat. Macam yang hadis Ustaz Hasan baca tadi, duduk di rumah. Ini macam mana kita nak berhadapan dengan fitnah. Nabi kata duduk tu lebih baik. Pasal bila orang duduk, dia lebih sengap daripada yang berdiri. Tapi kalau berdiri, lebih bagus daripada orang berjalan. Pasal orang berjalan lagi sakan. Tapi sakan lagi berjalan, orang berlari. Tuan-tuan, marilah sama-sama sebagai buah tangan. Sebelum balik ke rumah masing-masing, ambillah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Yang Nabi ajar kita, kita tak boleh minta mati. Haram kita doa supaya kita mati. Teruk lagu mana pun dunia ni, kita kena sabar. Tapi ada satu doa yang Nabi ajar kita dalam riwayat Tirmizi yang saya minta tuan-tuan semua amal, baca lepas salat, dalam sujud, bangkit salat tengah malam, doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa tarhamani wa anta ghafira li wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun. Apa yang Nabi minta? Doa ni sangat ajaib. Doa ni azim. Nabi kata Allahumma inni as'aluka al-khairat wa fi'lal Allahumma inni as'aluka al-khairat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau fi'lal khairat, supaya aku boleh melakukan benda yang baik. Kita minta ke Allah. Nombor satu tuan-tuan, fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Berikan aku kekuatan untuk aku melakukan kebaikan. Walaupun terpaksa aku berkorbankan diri untuk agama ini. Apa dia lagi tuan-tuan? Wa tarkal munkarat, dan supaya aku diberikan kekuatan untuk meninggalkan benda-benda yang mungkar. Berikan aku perasaan wa hubbal masakin, kesian dan sayang pada orang miskin. Lagi wa tarhamani wa anta ghafira li, kau rahmatlah diri aku ya Allah, kasihlah, sayanglah diri aku, dan kau ampunlah segala dosa yang aku buat. Yang last ni yang mahal ni, yang Nabi minta ni yang besar ni. Nabi kata, wa idza aradta, apabila engkau mengkehendaki ya Allah, fitnatan, untuk engkau membiarkan atau engkau menjadikan, mencampakkan fitnah. Wa idza aradta fitnatan, apabila engkau nak berlakunya fitnah kepada tempat dan negeri itu, kepada masyarakat itu, fatawaffani, aku minta kepada engkau ya Allah, sungguh-sungguh matikanlah aku. Yang ni boleh. Pasal apa kita minta mati? Ghaira maftun, supaya aku tidak ketika jadi fitnah itu, aku tidak ada, aku selamat daripada peristiwa itu. Ketika Talhah mati, Talhah berlaku pertembungan perang Jamal. Talhah meninggal dunia tuan-tuan. Ali pangku mayat Talhah. Ali kata apa? Panjanglah cerita dia, tapi Ali sebut satu perkataan. Ali bertembung dengan Aisyah, Talhah mati, ahli syurga mati dalam peperangan di antara orang Islam. Fitnah. Ali kata, alangkah eloknya kalau aku mati lebih awal daripada hari ini, supaya aku tidak terlibat di dalam peristiwa ini.
Kita tak tahu ke depan, tahun depan apa nak jadi. Jika berlaku fitnah yang lebih besar sehingga terosak agama kita, akidah kita, adalah lebih baik Tuhan mewafatkan kita. Fatawaffani ghaira maftun. Baca tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah rahmat saya. Allah rahmat tuan-tuan. Allah rahmat seluruh pihak penganjur masjid ini yang telah bertungkuh lumus. Mudah-mudahan ini menjadi bekalan di akhirat esok. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ahli panel al-fadil dan terima kasih juga kepada penonton yang sabar walaupun masa kita plan awal lagu tu. Tapi biasalah dengan ilmu ni kita jangan kedekut sangatlah. Sebab banyak manfaat yang kita boleh ambil, banyak nasihat yang kita boleh pegang. Saya terus kembali pada pengurusi majlis. Saya mewakili ahli panel jika terkasar bahasa, tersilap kata. Saya minta maaf. Dan yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya, pada hakikat dua-dua itu daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.